Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan. So, seperti yang saya janjikan ya, untuk student-student saya yang dah share live Facebook saya pada lebih daripada 20 grup, and then dah screenshot, and then dah PM saya kan. So, saya tolong, saya janji kan, untuk tolong kirakan, buat analisa untuk tarikh lahir mereka atau anak mereka, and then saya akan abadikan dalam YouTube channel Saizam. So, kali ni saya nak bersiasat pasal inilah baby yang lahir pada 11 hari bulan 2 2020. Cantik nombor ni. Ni nombor cermin ni, contoh nombor cermin saya kirakan ya. Mula-mula macam biasalah, kena buat rumah dia dulu. Okey, tengok ya. 1 campur 1 2, 0 campur 2 2, 2 campur 0 2, 2 campur 0 2, 2 campur 2 4, 2 campur 2 4, 2 campur 2 4, 4 campur 2 4 campur 4 8, 2 campur 4 6, 2 campur 4 6, 6 campur 2 12 3, 2 campur 4 6, 2 campur 4 6, 6 campur 6 12, 1 campur 2 3, 8 campur 4 12 3, 8 campur 4 12 3, 3 campur 3 6. So ini nombor rohani, sifat dalaman ya. Ini nombor physical, sifat luaran. So dekat sini saja kan, saya dah nampak kan. So nombor 4 kan. So nombor rohani dia 4. So sifat dalaman dia kuat ke arah merancang tau. So anak-anak yang lahir pada 11 bulan 2 2020 kan, memang dia akan merancang tau. Hidup dia suka merancang. Nak buat apa dia akan merancang dulu. Dia well plan lah, mastermind. So kerja dia lebih smart lah, dia work smart, dia master plan. 4 ni dalam hati retaman kan. So dia mungkin seorang yang romantik, and then suka layan Hindustan ke kan. And then jiwa dia cepat sensitif. Orang-orang cakap lebih kurang kan, dia cepat terasa, cepat sensitif. Tu nombor 4, nombor rohani 4 So tu sifat dalaman dia lah. Nak tahu lebih detail boleh tengok dekat video Saizam part 1 sampai part 24 Saya dah buat lebih 30 video dalam YouTube kan, boleh semak. So siapa yang anak dia kebetulan lahir pada 11 bulan 2 2020 kan, tolong share video ni pada Facebook you all kan, ataupun grup-grup WhatsApp lah, supaya ramai orang lebih tahu kan, yang anak dia kebetulan lahir 11 bulan 2, ramai akan dapat info ni. So tolong jaga. So nombor fizikal lah, sifat luaran dia 8 tau. 8 ni kalau you tengok nota saya dekat dalam YouTube Saizam, 8 ni maksudnya nombor dia seorang yang bertanggungjawab, tapi hidup dia penuh tekanan. Mak bapak dia pun tak faham dia, kawan-kawan dia tak faham dia kan. So siapa ada anak-anak yang pegang nombor 8, tolong jangan tambahkan pressure pada dia kan. Jangan marah dia, jangan pukul dia kan. Cakap elok-elok, slow talk kan. So budak macam ni bijak, dia seorang yang bertanggungjawab. Hidup dia takkan lengkap tanpa tanggungjawab. So orang senang bagi kepercayaan kan, orang percaya kat dia nombor 8 ni. So masa kecil kan, biasanya agak bertelagah lah kan, dengan mak ayah tak sama kan, tak sama pendapat. So dia agak protes lah nombor 8 ni kan. Sebab hidup dia penuh tekanan. Tekanan dalaman tu dia je yang faham kan. Mak ayah tak faham, kawan-kawan tak faham. So tolong siapa yang ada anak nombor 8 ni, you kena tahu dia seorang yang bertanggungjawab, tapi hidup dia penuh tekanan. Tolong jangan tambahkan tekanan untuk dia lagi So nampak tak, sekali lagi metafizik kan telah menyelamatkan kita kan, dan family kita daripada tak faham kan. Kita tak kenal diri kan. Tak kenal diri, mustahil nak kenal Allah kan. So kena kenal diri, kena kenal sifat pinjaman Allah bagi tu kan. Kelebihan bersama package kelemahan. So kelemahan kita improve kan. So dia punya kelebihan kita upgrade lagi power kan. So you akan jadi better person. So akhir hayat nombor 6 kan. So ini adalah nombor akhir hayat. So akhir hayat ni menceritakan ending ending orang individu ni. Dia banyak menyimpan cash, menyimpan duit dalam, menyimpan aset dalam bentuk cash. Dia suka aset cair. So akhir-akhir dia akan tinggalkan banyak cash lah untuk waris dia. So untuk akhir hayat nombor 6. Nombor akhir hayat kan, dia sama ada nombor 3, 6 atau 9. Kalau you kira nombor akhir hayat selain daripada 3, 6, 9, that mean you salah kira lah. Semak balik Tolong semak betul-betul, tolong semak banyak-banyak kali. Tolong tengok video part Saizam part 1 banyak kali. Ikut cara format saya buat kan, kalau you nak belajar dengan saya lah. So kita pergi pula ke unsur dia. Unsur air dia 2 dengan 7. 2 dengan 7 ada berapa? 1, 2, 3, 4. 2 dengan 7 ada 4 saja. Tulis 4. So ini adalah contoh nombor cermin 2, 2, 2, 2. Nampak tak? Anggapkan ni cermin. Anggapkan garisan cermin, nampak tak? Reflect dia 2, reflect dia 2, 2 reflect dia 2. Itu saya kata nombor cermin. Nombor cermin ni biasanya dimiliki oleh orang-orang yang genius lah. Budak macam ni tengok kan, dia belajar tak
macam malas-malas belajar kan, tapi input dia banyak. Ni kategori bijak lah, macam Bill Gates kan. Bill Gates 1111, memang born to be a leader kan. So hebat tahniah pada siapa anak yang lahir pada yang dapat nombor cermin kan. Dulu ni memang boleh kata 1 dalam sejuta lah. You kira-kira kan jumpa sekali, you kira-kira banyak kan jumpa sekali. Ni bukan ni nombor rare. Nombor cermin, you tengok chapter saya exam ada bab nombor cermin. Itu adalah nombor kanak-kanaknya. Nombor 4 ni 1, 2, 3, 4 bukan masuk nombor yang lain kan. You tengok bila nombor 4 ni dia macam tu tengok, dia macam cermin kan. Kanan dia sama dengan kiri kan, reflect dia. Nampak? So ini adalah cermin dia. Anggapkan ni cermin, ni tengok reflect nombor dia. 2 balas 2, 4 balas 4, 6 balas 6. Ni dia masukkan nombor cermin kan, nombor orang genius. Kita tengok pula unsur besi dia. Unsur besi 1 dengan 6. 1 dengan 6, 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 je. Nombor kayu 4 dengan 9. 4 dengan 9, 1, 2, 3, 3 je. Nombor 1 dengan 6, 1, 2, 3, 4. Nombor 1 dengan 6, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Jangan silap kira. Saya silap kira kadang-kadang terlepas pandang kan. 5. 1 dengan 6. 1 tak ada kan. 6 ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okey. Api 3 dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Tulis 5. Tanah unsur 5 tak ada, kosong. So dekat sini kita nampak kan air dia 4. Banyaklah 4 atau lebih tu kira kritikal lah, kira hebat lah. So dia memang seorang yang cool. Tapi tengok nombor besi dia 5 tau. Benda yang sama dengan 4 atau lebih 4. So besi ni that means degil lah. Anak-anak ni mesti degil masa kecil tau. Tak ada cakap apa semua kan. Tapi bagus kan. Kalau anak yang hyperactive degil tu dia bijak sebenarnya. Cuma you kena faham dia, kena pandai psycho dia kan. So kayu 3. So kayu 3 ni kurang lah. So mungkin dia tak suka sangat lah macam tempat air terjun ke flora dan fauna, hutan-hutan ni. Mungkin dia tak berminat lah. Kalau 4 atau ke atas, orang tu mungkin suka tempat-tempat seperti macam rumah-rumah konsep hutan, konsep Bali kan. Suka air terjun. So kanak-kanak ni bukan minat ke situ lah. So api ada 5, nampak tak? So api 5 kan. So budak ni jenis hot temper. Jangan bagi dia marah. Sekali marah biasanya kan takut susah nak pujuk. Tapi 5 okey lah. Air dia 4 kan, boleh lah kan. Dia susah nak marah. Tapi sekali marah biasanya susah lah kan. Dia hot temper. Orang hot temper ni kadang-kadang bila marah tak ingat diri kan, lupa diri kan. Cakap pun kadang-kadang menyakitkan hati kita kan. So jangan buat orang individu yang banyak api ni marah kan. Kalau boleh elakkan. So nombor tanah 5 tak ada So 5 dia kosong. So 5 ni nombor pelaris lah. Kalau ada nombor 5 kan, so anak tu mungkin ada pelaris Allah dah install dalam diri dia kan. Dia pergi satu kedai tu kosong, tiba-tiba duduk sekejap ramai orang ada kan. Tu siapa yang pemilik nombor 5 lah. So kalau tak ada internal punya pelaris apa kan, boleh ambil external punya pelaris lah. Macam contoh amalkan surah Al-Waqi'ah, amalkan ayat 1000 dinar kan, amalkan surat apa tu, selawat Nariyah, insya-Allah kan. So okey lah, saya dah cerita pasal nombor rohani sifat dalaman. Dalam nota saya tu memang kena refer kan. Dalam nota saya tu adalah nota untuk nombor rohani dan nombor fizikal. You tengok. Kalau you 4 dengan 8 you adalah gabungan lah 4 dengan 8. Kalau sama-sama kebetulan 4 sini kan, senang lah. Rujuk nota sekali je kan. Kalau ada 2 adalah kena rujuk kan. Nota saya dua-dua ni. So ini sifat dalaman rohani, ini sifat luaran. Macam batin dan zahir. Tak boleh dipisahkan irama dan lagu, siang dan malam tak dapat dipisahkan. So kebetulan saya kira untuk you cantik kan. Ini nombor cermin. So tolong marking siapa yang tak tahu kan nombor cermin ni. So untuk yang lahir tahun 2000 special untuk tahun 2000, ngam-ngam 2000 tu gantikan dia jadi 2005. Ramai yang tak tahu kan, tak alert. Saya dah bagi tahu dalam video saya kan, cuma tak bagi tahu kat awal-awal kan, mungkin ramai yang confused. 2000 dia tak tahu kan, takkan 2000 nak tak sini kosong kan. Dalam metafizik tak ada nombor kosong So siapa yang lahir tahun 2000 ngam-ngam, dekat sini letakkan dia dekat sini letakkan dia 5. Tak nak bagi kosong kat belakang ni. Jangan biarkan kosong. 5. Siapa lahir tahun 2000 gantikan 2005. Kalau siapa lahir tahun 2001, 2002, 2003 kira macam biasa. Okay, so dekat sini kita tengok pula karakter kombinasi 2 nombor dengan 3 nombor So dekat sini nampak lah dia ada nombor 222. So ini ada makna juga dalam nota saya. Tengok video side exam part 1 sampai part 24. 222 ni maksudnya kan budak ni dia akan surround dengan women. So kalau anak ni lelaki kan, dia akan banyak kawan perempuan lah. Kan, so ada chance untuk jadi playboy lah kan. So kalau dia perempuan, dia banyak pegang nombor 22 ni, maksudnya dia banyak kawan perempuan atau mungkin ada potensi untuk jadi lesbian lah.
Sebab dia perempuan, dia ramai kawan perempuan. Okay, so 222. So apa lagi? 246 nampak? Dia ada 246. Dalam nota saya ada 246. Tak kisahlah pusing-pusing kan. Nampak ni? 246 ke 642 ke 264 ke, tak kisah. Janji bersebelahan. Dekat-dekat ni kategori 246 dia ada power debat. So budak ni memang pandai debat lah. Biasanya kalau jadi lawyer pun bagus lah. Banyak cakap kalau perempuan ada 246 ni biasanya agak cerewet lah kan. Suka beletir ke kan. Dia macam tu lah. Sebab banyak sangat input dalam kepala otak dia kan. Dia memang pandai debate. Jangan lawan orang macam ni, jangan lawan memang you tak akan menang lah. Dia betul ke, dia salah ke, dia menang. Kan? So banyak lah 246 nombor reflect kan. So 264 nampak. So kuat budak ni kan. Kalau jadi lawyer terbaik lah. So apa lagi yang kat sini? 83 pun ada makna kan. 83 tengok rujuk nota saya kan. Sebab ada benda yang saya ingat, ada benda yang saya lupa, kena rujuk. So apa lagi? 66 pun ada maksud. Cuba tengok kat nota. Then apa lagi yang boleh? 246. Dia ada 633. Tengok 633 ni maksudnya kan pergerakan wang dia sangat pantas. Pergerakan wang dia sangat pantas. Maksudnya duit masuk laju, duit keluar pun laju. So orang macam ni kategori mungkin boros ataupun suka derma ataupun sedekah kan. Dia tak boleh tengok orang susah. 633 ni memang pandai cari duit, tapi masalah dia kan boros kan. Boros, suka barang-barang branded kan. Boros ataupun dia memang suka menderma ke kan. So memang kena kawal So dah tahu kelemahan, kita boleh kawal sebab Allah tak akan mengubah nasib satu kaum tu, melainkan kaum tu mengubahnya sendiri. So metafizik ni bukan ilmu ramal-ramal tukang tilik, bukan Dia hanya sekadar mengetahui karakter diri you berdasarkan tarikh lahir. Ilmu Allah kan luas. Kalau you cari, insya-Allah jumpa. Nak tahu lebih lanjut apa tentang metafizik tu kan, tolong tengok YouTube Ustaz Auni. Ustaz Auni ada cerita pasal metafizik ni kan. Ilmu yang di luar jangkauan mata kan. Tak boleh tengok dengan mata kasar kan. Tapi kena buat kajian, kita akan nampak ilmu gaib kan. Ilmu tengok orang tembus melalui tarikh lahir dia kan. Sebab tu saya jumpa orang kan, saya tengok dapat tarikh lahir dia kan, saya dah boleh bogilkan karakter dia. So untung kan, untuk you kenal lebih diri you, untuk you kenal husband you macam mana, suami you macam mana, wife you macam mana, anak-anak you, anak-anak buah you tahu karakter dia. Lepas you ada ilmu ni, insya-Allah. Yang penting hati kena bersih kan. Buka minda kena positif, belajar ilmu ni, insya-Allah. You cari kan, you akan jumpa, Allah bagi. So untuk siapa yang berminat nak belajar ilmu ni kan, tapi tak tahu macam mana nak buat, untuk orang baru kan, tiba-tiba termasuk YouTube saya kan, okey, tolong buka YouTube, tolong type nama saya SYED jarak ZAM, untuk orang baru lah kan. Buka YouTube, type nama saya Izam, tolong klik dekat gambar saya, muka saya kan, gambar muka saya, tolong klik. Lepas tu dalam tu ada button videos. Tolong klik kat button videos ni kan. You akan nampak video saya tersusun daripada part 1, part 2, part 3, part 4 sampailah part 24. And then beberapa lagi tambahan nota untuk analisa Saya bedah siasat tarikh lahir student saya atau anak student saya kan, yang telah tolong share saya punya video lebih 20 grup Facebook kan. So untuk siapa yang kebetulan sama kan tarikh lahir ni kan, tolong share video ni dekat Facebook kan, supaya ramai orang tahu kan anak you karakter macam mana kan. And then berguna jugalah untuk siapa yang anak-anak dia lahir kebetulan sama kan tarikh. So tolong sebarkan tolong sebarkan manfaat ni, sama-sama kita semoga dapat pahala lah, semoga dapat Allah pandang usaha kita yang kecil ni, insya-Allah So bantu saya kan, tolong subscribe jangan lupa subscribe, SUBSCRIB. Tolong lupa subscribe saya punya channel Syed Zam ni. Tolong tekan loceng, gambar loceng tekan Kenapa kena subscribe? Kenapa kena tekan loceng? Supaya nanti bila saya buat video baru setiap hari, you akan nampak. Siapa tak subscribe rugi lah kan, dia tak nampak. Dia mungkin terlepas pandang video-video terbaru saya. Banyak info-info knowledge yang akan saya sampaikan. So siapa tak subscribe rugi. Sebab saya nampak kan ramai view saya masih banyak lagi yang hampir separuh yang belum subscribe. Contohlah viewer dah 10,000 kan, tapi yang subscribe baru 5,000 macam tu. So tolong subscribe. Siapa yang tak subscribe lagi, tolonglah buka akaun Gmail ke, buka akaun YouTube. Siapa ada Gmail, dia akan ada akaun YouTube. Tolong type subscribe, tekan loceng kan, insya-Allah you tak akan terlepas pandang saya punya ni. So saya harap saya dapat bagi manfaat dengan saya punya ilmu ni supaya berguna untuk anda. Tolong sebar-sebarkan, tolong berpesan-pesan pada kebenaran dan dengan penuh kesabaran. So saya harap saya jumpa you all di my next video insya-Allah. Assalamualaikum.